Allahumma syarah sudurana fi hifdzil Quran. Ya Allah, lapangkanlah dada kami untuk hafal Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnia kasih sayangnya, alhamdulillah pada pagi ini tuan-puan, alhamdulillah kita dapat sama-sama pertemukan ya dalam majlis ilmu untuk kita membicarakan satu topik, satu bab yang saya kira sangat penting untuk kita ambil manfaat daripada perkongsian ini, iaitu satu ilmu berkaitan dengan Al-Quran yang dipanggil sebagai tajwidul Quran. Ya. Tajwid ini seperti yang telah pun semua maklum, makna tajwid adalah memperelokkan, memperindahkan, mencantikkan Al-Quran. Maka tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau minggu lepas kita telah pun menyentuh sedikit bab berkaitan dengan ma'asli. Ingat lagi tak? Ma'asli tu apa? Kalau ada yang catat pada minggu yang lalu, apa maksud ma'asli? Ada yang ingat? Alif wawiyah tak berbaris. Alif wawiyah tak berbaris. Yang kedua? Alif wawiyah kecil. Alif wawiyah tak berbaris dan alif wawiyah kecil. Terima kasih Puan Zainab yang respon. Baik, itu sedikit pendedahan yang telah pun saya kongsikan pada minggu yang sudah. Hari ini insyaAllah saya akan masuk kepada perkongsian seterusnya. Selesai kita belajar minggu lepas iaitu ma'asli. Hari ini kita akan masuk perkongsian yang seterusnya. Kalau minggu lepas, kalau ingat lagi apa perkongsian minggu lepas berkaitan dengan ma'asli, sekejap kita kongsikan skrin. Bismillah. Okey. Boleh nampak skrin Nampak Nampak ke tak? Nampak Ustaz? Nampak Nampak. Nampak. Okey, Ustaz punya kelas dia perlu 2 hala. Ustaz akan tanya, tuan-puan jawab. Sebabnya kelas tajuk Ustaz, kita banyak kepada sesi soal jawab. Kalau tuan-puan tak dapat respon, tuan-puan tulis kat komen pun okey. Okey, ini pendedahan yang Ustaz berikan pada minggu lepas. Maka hari ini insya-Allah kita akan masuk bab berikutnya. Ma'asli. Kita akan masuk. Ni kita cari minggu lepas. Sebelum kita masuk kepada perkongsian seterusnya, kita ketahui dulu kita ulang kaji balik. Nak cari ma'asli macam mana. Kemudian kita akan tengok bab yang seterusnya. Ma'asli iaitu alif wawiyah tidak berbaris dan alif wawiyah yang kecil. Dan selepas perkongsian ma'asli, kita akan berkongsi pula bab berikutnya yang dipanggil sebagai mad arid lisukun. Hukum mad yang paling banyak dalam Quran pertama adalah ma'asli. Kedua, kita panggil sebagai mad arid lisukun. Apakah dia mad arid lisukun? Dan sebutkan 3 formula dia. Okey, kalau ma'asli minggu lepas Ustaz bagi dua formula, iaitu alif wawiyah tidak berbaris dan alif wawiyah kecil. Seterusnya hari ini mad arid lisukun kita datangkan dengan 3 cara. Macam mana nak cari dalam Quran. Mad arid lisukun, saya pasti dan saya yakin majoriti di kalangan tuan-puan tahu dah apa dia mad arid lisukun, apa dia ma'asli. Maka hari ini Ustaz tidaklah nak menyentuh daripada mula
asal usulnya tidak. Kita terus kepada teknik ataupun strategi macam mana nak cari dalam Quran. Pertamanya, cara nak cari mad adil sukun dalam Quran adalah melibatkan alif. Melibatkan alif, waw, dan ya. Ini penuh, Ustaz bawa pergi tempat lain. Okey, Ustaz tulis kat sini Mad adil sukun. Baik. Pertamanya alif, waw, dan ya tidak berbaris. Okey, ni step pertama. Okey, persoalan step pertama. Step pertama ni alif, waw dan ya yang tidak berbaris sama tak dengan step untuk kita kenal mad asli? Sama tak? Sama Ustaz. Sama Terima kasih respon yang diberikan. Baik. Step ni sama, iaitu alif waw ya yang tidak berbaris. Kemudian kita pergi step yang kedua. Okey, kita pergi step yang kedua. Step yang kedua, diapit dengan dua huruf berbaris. Ini step kedua, diapit dengan dua huruf berbaris. Kemudian kita pergi step yang ketiga. Di hujung ayat atau diwakafkan bacaan. Baik. Ini adalah 3 step utama untuk kita mengenali mad adil sukun. Alif, waw dan ya yang tidak berbaris diapit dengan dua huruf berbaris di hujung ayat atau diwakafkan bacaan. Atau apa boleh salin dulu sekejap. Okey. Baik. Alhamdulillah. Tadi Ustaz kehilangan pen tab ni. Alhamdulillah dah jumpa dah ni. Terima kasih isteri yang cari. Baik. Dah salin dah? Dah. Okay, jom kita tengok contoh dalam Quran pada suratul Fatihah. Mari kita sama-sama perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustaz ambil dalam surah Fatihah contoh. Ustaz ambil 3 ayat dulu. Kita bawakan dalam nota ni untuk kita bincangkan. Okey, Ustaz copy paste. Kemudian kita tengok dalam surah Fatihah ni. Majoriti semua dah tahu, tapi kita nak tengok kita punya kefahaman. Baik, kita tengok pada ayat pertama surah Fatihah dulu. Mengikut 3 step ataupun 3 formula nak cari mad adil sukun, kita refer balik. Pertama, alif, waw dan ya yang tidak berbaris. So, kita tengok dalam surah Fatihah dulu. Dalam ayat pertama surah Fatihah. Alif, waw, ya tidak berbaris. Bismillah. Okay. Ya, yang ini tak ada kalimah Allah ni. Tak delete siap-siap. Okay. Ni font yang digunakan ni problem sikit. Baik. Kita tengok pada surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah ni alif waw ya yang tidak berbaris? Alif waw ya dan alif waw ya kecil lah sama. Ada tak? Dekat Bismillahirrahmanirrahim ni ada tak alif waw ya yang tidak berbaris? Ada. Rahim. Huruf apa tu? Huruf apa tu? Ya. Okey, selain huruf ya ada lagi tak kat mana? Ya. Tengah-tengah antara jim dengan mim. Dekat Nin.
Mim dengan nun. Okey, selain daripada rahim ni, ada tak kalimah lain yang ada alif waw ya tidak berbaris? Atas mim ada alif kecil. Ada kecil Atas tu. mim Okey, baik. Dia kecil. Alif waw ya kecil lah maksudnya. Okey, sekarang ni ada dua tempat yang ada alif waw ya tidak berbaris. Betul kan? Ya. Okey, baik. Seterusnya yang kedua, diapit dengan dua huruf berbaris. Sekarang ni dua-dua tempat ni diapit dengan dua huruf berbaris, sebelum dan selepasnya. Okey, mana kata huruf alif ni sebelumnya mim dan selepasnya nun. Sama juga ya ni sebelumnya ha dan selepasnya mim. Kita tengok, kita rujuk kepada step yang ketiga, di hujung ayat atau diwakafkan bacaan. Maka tuan-puan kita tengok kat sini, mana yang diwakafkan, Rahman ke Rahim? Rahim. Rahim. So kita tarik kat sini. So yang cukup syarat, yang Rahman ke yang Rahim? Rahim. Baik. Yang cukup syarat adalah Rahim. Maka Rahim ini akan menjadi hukum apa? Ma'rif. Okey. Itu yang pertama. Kita pergi pula contoh yang kedua. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana alif waw ya tidak berbaris? Alamin. Huruf apa huruf? Alamin. Apa hurufnya? Ya. Ya. Alamin ya. Tidak berbaris. Selain huruf ya? Alamin. Huruf apa? Huruf alif kecil. Ain. Ni, Ha, alif kecil. Alif. Dia bukan huruf A tau. Dia huruf alif. Alif kecil. Tak masuk. Dia alif waw ya tau. Alif waw atau ya je. Alif. Kecil. Kemudian diapit dengan dua huruf berbaris berada di hujung ayat. Huruf alif ke huruf ya? Ya. Ya. Huruf ya. Huruf ya ni berada di ujung ayat, diapit dengan dua huruf berbaris. Sebelum dia ada huruf dan selepasnya juga ada huruf. Nun. Kenapa alif kecil ni tak jadi ma'adili sukun? Tak ada huruf berbaris. Tengah huruf perkataan. Dia Wakaf. diwakafkan. Wakaf tak. Tidak diambil dengan dua huruf berbaris. Okey, baik. Terima kasih respon diberikan. Okey, Ustaz jawab. Ustaz tambah jawapan. Kerana alif kecil ini diapit lebih daripada dua huruf. Cuba kita perhatikan. Alif kecil ni diapit dengan huruf ain. Kemudian selepasnya diapit dengan lebih daripada dua. Lam, mim, ya, nun. Lebih daripada dua huruf. Sedangkan formula yang telah pun saya gariskan tadi, ma'adil sukun mesti dua huruf je. Sebelum dia satu huruf dan selepasnya satu huruf saja. Ni. Mana kata ya ni hanya diapit dengan sebelumnya mim dan selepasnya nun sahaja. Tak boleh lebih. Kalau lebih tak jadi ma'adil sukun. Itu kaedah ni. Okey, baik. Kita pergi pula contoh ketiga. Pun jugalah. Contoh ketiga, mana satu yang ma'adil sukun? Rahman ke Rahim? Rahim. Dua boleh Ustaz. Rahman boleh. Rahim. Dua-dua. Dua-dua boleh. Tak boleh. Rahim sebab dia Sebab dia diwakafkan. disukunkan. Kita nak fokuskan kepada yang di hujung ayat. Kita baca surah Fatihah, kita baca Rahman ke? Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau surah Ar-Rahman ialah. Okay, kalau surah Ar-Rahman ya. Tapi kalau surah Fatihah kan kita baca sampai habis. Ya. Habis Ar-Rahim. So apa yang jadi ma'adil sukun? Kalimah? Ya. Diwakafkan. Dengan mim. Dengan mim. Diapit. So kalau nak cari ma'adil sukun, kita huraikan terus tiga benda. Pertama, alif waw ya tidak berbaris. Kat sini ada ya tidak berbaris. Kemudian berada di hujung ayat dan diapit dengan dua huruf berbaris. Maka jadilah dia mad
Ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun. Okey, selesai. Okey, ni untuk surah Fatihah. Baik, oleh kerana kita punya perkongsian berkaitan dengan juzuk amma. So, kita terus refer kepada juzuk amma dalam surah An-Nas. Kita patah balik surah An-Nas. Okay, kita patah balik surah An-Nas. Okey, untuk surah An-Nas. Ayat pertama, Ustaz copy dulu lah Ustaz copy dulu supaya kita nampak. Ya, Okay, surah An-Nas. Kita tengok sama-sama sebentar. Okey, qul a'udzu bi rabbin nas. Okey. Kita tengok ayat pertama, qul a'udzu bi rabbin nas. Mana satu kalimah yang ada alif waw ya tidak berbaris? Nas. Anas. Nas. Selain An-Nas ada lagi tak yang alif waw ya tidak berbaris? Tak. Dekat kalimah apa? A'u kan? So ada dua kalimah yang tak ada alif waw, yang ada alif waw ya tidak berbaris. Kemudian diapit dua huruf berbaris pun dua-dua ada juga. Kemudian berada di hujung ayat ataupun kita wakafkan bacaan. Kat mana? Binas. Ya, kat hujung ayat kan? Hujung ayat. Ya. So inilah dia ma'arif disukun. Okey. Senang. Nak cari ma'arif disukun senang je. Cari je kat hujung ayat. Puan Halimatun minta tutup mic. Ada bunyi berdesing. Terima kasih. Tak perasan tu kot. Banyak. Dengar ke suara Ustaz? Dengar Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan. Tadi hilang tiba-tiba kejap. Ya. Okey, kita masuk ayat kedua pula. Malikin nas. Ada tak alif waw ya tidak berbaris? Alif. Nas. So alif tidak berbaris. Okey, kemudian berada di hujung ayat dan diapit dengan dua huruf berbaris. Apakah huruf yang mengapit huruf alif ni? Nun dan sin. Nun dengan sin. Huruf Nun nun dan juga Nun huruf. dan sin. Okey, baik, terima kasih. Kemudian ayat ketiga pula. Ayat ketiga mana huruf yang berada di hujung ayat? Nas. Nah, ada alif tidak berbaris. Ini pun ada juga tapi dia tidak berada hujung ayat, dia di awal ayat. Okey. Di hujung ayat. Sebelumnya nun dan selepasnya sin. Kemudian ayat yang ke-14. Ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4 pula. Kalimah apa? Alif. Kalimah apa yang berada di hujung ayat? Nas juga. Nas. Sudurin nas. Min syarril waswasil khannas. Panas. Okey, kalimahnya adalah huruf alif. Sama juga diapit dengan huruf nun dan selepasnya diapit dengan huruf sin. Okey, ma'adil sukun. Kemudian ayat yang kelima, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nas. Alif. Alif juga. Alif juga. Alif. Sudu. Nun dan sin. Sudu dengan nas. Sudu dengan nas.
Okey, waw tidak berbaris. Mana satu yang berada di Oh, hujung sudu ayat? bukan nas saja. Nas. Fi pun sama ni. Nas. Fi tidak Sebelum berbaris. alis ada nun. Sudu tu Allazi. 2 huruf. Ada 2 huruf. Okey. Diapit. Nah, ni semua kalau ikutkan formula pertama alif waw ya tidak berbaris. So kita bulatkanlah ya, waw, alif. Tapi yang cukup syarat adalah huruf Di hujung ayat. nas. Ayat. Di hujung ayat. Sudurin nas. Betul. Kemudian yang ayat ke-6 minal jin nati wan nas. Ada tak alif waw ya tidak berbaris? Nas. Nas juga. Alif. Nah, Tidak berbaris. dan sin. Diapit oleh nun. Okey, berada di hujung ayat dan diapit dengan dua huruf Berbaris. berbaris. Baik, selesai. So untuk surah An-Nas, ya. Untuk surah An-Nas yang kita bincangkan sekarang. Waw yang dibulatkan ni tadi, yang bukan ma'adil sukun, dia akan jadi hukum apa? Mak asli. Mak asli. Yang minggu lepas lah kita belajar. So Ustaz tulis kat sini mak asli. Mat asli. Kemudian tadi Malikin Nas tadi kita jumpa dengan mat ma'arif Yusuf. Pandai Puan Zabenda. Okey, kemudian ayat Oi, ketiga. Kak No bersuara juga tu. Ilahin nas. Alif kecil ni Asli. Asli. mak asli. Bagus. Mak asli. Kemudian ilahin nas. Ujung ayat ni jadi apa tadi? Ma'aliri sukun. Sukun. Ma'arif lisukun. Sebab cukup 3 formula tadi, 3 syarat. Kemudian ayat keempat, min syaril waswa, alif kecil, alif tidak berbaris. Alif ni jadi ma'adil lisukun ke? Mak asli. Asli sebab tidak di hujung. Tidak diwakilkan. Okey. Mak asli. Khannas. Hujung ayat ni jadi? Ma'arif Sukun. Betul. Ma'arif Sukun. disukun. Kemudian ayat kelima. Allazi ya tak berbaris. Jadi apa? Asli. Mak asli. Yuwaswisu fi. Fi jadi apa? Mak asli. Asli. Jadi mak asli juga. Sudu wa tidak berbaris jadi Asli. Mat asli. Jadi ma'arif disukun. Mat asli. Asli. Mat asli. Mak asli ke ma'adil sukun? Disukun. Asli. Okey. Nas. Hujung ayat jadi Ma'arif sukun. Ma'arif ma'arif lisukun. disukun. Kemudian kita berpindah ayat yang ke-6, ayat terakhir surah An-Nas. Ma'arif. Wan nas ni Nas. Ma'arif disukun. Asli. ma'arif lisukun. Okey, alhamdulillah. Dah pandai dah. Masing-masing tadi awal-awal macam takut-takut. Tapi alhamdulillah masing-masing dah pun bersuara menjawab soalan ustaz. Okey, selesai untuk surah An-Nas. Kita dah keluarkan semua mak asli dan semua mak asli sukun. Okey, Ustaz, kata bacaan ma'al sukun tu 246 tak? betul. Okey, tadi ustaz kita baru nak masuk bab bacaan pula. Okey, bab bacaan pula untuk ma'adil sukun. Panjangnya ni ustaz dah beritahu tadi, awal-awal tadi 2, 4 atau 6. Ni tadi 2, 4 atau 6 hafkan. Okey, maksudnya macam mana ustaz? Panjang 2, 4, 6. Mana kata untuk penghujung ayat ini kita boleh kita boleh baca dengan 3 keadaan lah. Contoh Qul a'udzu bi rabbin nas. Kita 2 rakaat. Boleh panjang 4. Qul a'udzu bi rabbin nas. 2 rakaat. 4 rakaat. 6 rakaat. Qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi 6 rakaat. So kita boleh baca dengan 3 keadaan. Ustaz,
Kalau masuk satu ayat tu, kalau macam kalau guna 4 harakat tu kita beri selaras ke atau boleh 2 tak 4 tak 6 ke macam mana Ustaz? Terima kasih. Soalan yang menarik. Kalau untuk baca Quran, kita kena selaraskan. Kalau kita dah mula dengan 4, maka yang paling afdal, paling terbaik, kita baca semuanya pada bacaan tersebut 4 harakat. Okay, itu paling terbaik, paling afdal. Boleh tak, ada tak situasi di mana kita baca contoh, kita baca 6 harakat, kita baca lambat lah. Tiba-tiba kita tukar pula baca 2 harakat. Boleh tak boleh? Tak Tak boleh Ustaz. Tak elok. Jawapannya Jawapan boleh. tak boleh. Tak Dia akan jadi makruh lah. Cuma ada situasi yang dibolehkan. Agak-agak waktu bila situasinya? bila tak ada nafas. Bila tak ada nafas. Lagi-lagi? Bila tak perasan. Okay, bagus. Ada satu lagi. Apa lagi jawapan lagi? Bila laju. Laju? Okey, terima kasih respon yang diberikan. Baik, Ustaz jawab. Situasi di mana dibolehkan untuk kita baca, ialah tadi mula-mula kita baca lambat kan, kita baca 6 harakat. Tiba-tiba kita baca 2 harakat. Situasinya adalah waktu kecemasan. Contoh, kita tengah baca dalam solat kita baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tiba-tiba ayat ketiga jadi laju. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Situasi di mana tiba-tiba contoh sakit perut, nak terberak. Ataupun ada anak kecil menangis. Ini dalam hadis ada sebutlah waktu Nabi SAW, waktu Nabi mengimamkan solat, tiba-tiba kedengaran ada bayi menangis kat belakang. Maka Nabi percepatkan pergerakan solat. Dibolehkanlah. Mana kata kita tengah baca lambat ni, tiba-tiba dengar bayi menangis, anak-anak menangis lah. Ya. So kalau anak menangis ni kita risau lagi, tambahan ibu-ibu, ayah-ayah kan, apa nama, kalau ada anak menangis ataupun sekarang cucu lah, duk jaga cucu, tengah-tengah solat menangis. Dan kita risau menangis tu dia duduk kat mana, ataupun berlaku sesuatu yang tidak diduga. Maka haram untuk kita batalkan solat kalau dirasakan boleh lagi kontrol keadaan lah. Maka apa yang Nabi ajar kat kita, kita perlu percepatkan pergerakan solat. Kita buat yang fardu je, buat yang wajib je. Contoh kalau rakaat pertama kan baca Fatihah dan juga baca surah. Kita buat yang wajib, baca Fatihah je. Kemudian bacaan-bacaan dalam solat sepatutnya kita ulang 3 kali. Kita boleh baca sekali je. Kita nak percepatkan pergerakan solat. Gitu. Itu kaedah dalam kita baca berkaitan dengan bacaan tadilah. Terima kasih puan yang bertanya. Jadi pagi ni kita dapat ilmu tambahan. Kita tak boleh. Terima kasih Ustaz atas jawapan semua. Terima kasih. Ya, sama. Alhamdulillah. Baik. Untuk mari sukun tuan-puan, dah selesai dah. Inilah sahaja 3 formula. Kita patah balik tadi 3 tu saja Ustaz. Ya, inilah formula ma'aril sukun. Ya, tak payah susah-susah nak ingat macam mana hurufnya dan sebagainya. Cukup ni je. Alif, waw, ya tidak berbaris. Mana kata sekarang ni, kalau tuan-puan follow daripada perkongsian yang pertama pada minggu lepas, yang mana mak asli alif, waw, ya tidak berbaris. Kemudian hari ni kita bawakan ma'aril sukun, kita tambah je 2 step lagi. Sebabnya step pertama sama dengan mak asli. Mak asli alif waw ya tidak berbaris, ma'aril sukun juga alif waw ya tidak berbaris. Tambah 2 step, diapit dengan 2 huruf berbaris dan berada di hujung ayat atau diwakafkan bacaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Keadaan kita mengubah bilangan harakat tu hanya berlaku dalam solat sahaja ya?
kalau dibolehkan untuk keadaan kecemasan. Kalau dalam baca Al-Quran, macam mana? Semasa kita membaca Al-Quran, bukan solat. Terima kasih Puan Badriah. Kalau di luar solat, kita boleh berhenti. Ada kata, kalau tengah baca Quran kan, ada kecemasan yang berlaku, kita boleh stop dulu baca. Kita boleh selesaikan urusan yang berada di hadapan kita. So tak ada masalah. Boleh Ya, faham. Terima kasih Ustaz. sama. Kalau dalam solat tak boleh berhenti, kena sambung. Kalau di luar solat, kita boleh berhenti dulu. Tengah baca, ada kecemasan, anak kecil nangis dan sebagainya, so kita stop dululah. Kita stop dulu, kita uruskan dulu, selesaikan dulu apa yang belum selesai, kemudian baca balik. Okay, boleh baca balik. Itulah. Okay. Ada lagi nak tanya sebelum kita pergi kepada seterusnya? Maksudnya kalau dalam semasa kita baca Quran tu, kita kena teruskanlah dengan bilangan harakat yang kita mula pada awal bacaan, ya? Betul, sebaiknya begitu. Baik, terima kasih. Baik, betul saya kata tadi, yang paling afdal kita baca dengan harakat pertama yang kita baca. Tapi kalau harakat pertama menyebabkan ada urusan yang melambatkan lagi, so dibolehkan, bukan haram, dibolehkan untuk kita mengubah cara bacaan daripada yang lambat tadi tu kepada laju sikit. Gitu. Boleh? Assalamualaikum Ustaz, maaf nak tanya. Kita ikut panjang harakat tu, maksud dia setiap kali kita baca ataupun esok kita macam hari ni kita guna 2 harakat, esok kita pakai 4 atau pelusa pula kita pakai 6, ataupun kalau kita dah iktikad macam 2 je ke 6 ke macam tu. Maksud saya macam tu lah Ustaz. Terima kasih. Baik, saya faham soalan Puan Rahim ni. Okey, jawapannya adalah ketika waktu tu kita baca. Contoh, pagi ni kita nak baca Quran kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu nak kita baca ni, sepanjang waktu kita baca, kalau baca 2, kena baca 2 terus. Kemudian, lepas habis kita baca, kita pergi sarapan. Lepas sarapan, ada tenaga pula. Ada tenaga. So, kita pula nak baca dengan lebih santai. So kita baca dengan keadaan 6 harakat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas sarapan, kita sambung mengaji pula. Boleh pula tukar dia punya kadar panjang bacaan. Sebabnya dah ada tempoh kita stop lama. Kita pergi sarapan dulu. Kemudian kita nak baca balik Quran. Yang tak boleh apa, waktu kita tengah baca ni. Waktu tu tengah baca, kita tukar. Maknanya kita baca lambat, tiba-tiba kita tukar dengan lagu. Itu tidak digalakkan. Tapi kalau ada tempoh masa yang kita stop lama, kita pergi buat urusan lain, pergi tandas ke, uruskan anak dulu ke, lamalah urusannya menyebabkan dah habis dah sesi bacaan macam biasa. So kita boleh tukar. Okay? Terima kasih soalan yang ditanyakan. Baik, untuk surah An-Nas, Alif Waw Ya dah selesai. Okay, kita berpindah pula suratul Falaq. Okay, suratul Falaq Ustaz tak payah copy, kita nak tengok sama-sama terus. Untuk suratul Falaq, ayat pertama, Qul a'udhu birabbil falaq. Di manakah ma'arif disukun? Ada tak? Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Ada. Tak ada. Tapi tidak diwakafkan. Lam Tak ada Jadi mat asli je wow tu. Ya, betul. Ada mak asli je. Mak adil sukun tak ada. Baik, kita pindah ayat kedua. Ada tak? min syarri ma qalaq. Tak Ada juga. juga. Mat asli dekat ma tu Ustaz. Ma tu hukum apa? Mak asli. Mak asli. Mak asli. Kita pindah ayat ketiga. Ada tak? Wa Tak ada min juga. Masyaallah sikit. Mak asli. Dua mak asli. Dua mat asli. Tiga mak asli. Allah mat Ini dua asli. mak asli. Mat asli. Iza mat asli. Mak adil sukun ada tak? Ada. Tak ada. Kita pindah ayat keempat. Fa mak asli. Sa mak asli.
Mat asli. Mat asli. Kenapa? Tak ada. Tak ada juga. Ada juga. Tadi saya terdengar yang ada yang hurai mat asli. Mat asli kat sini hanya pada fa dengan sa je. Dekat fi tak ada. Sebab fi tu masuk dekat dalam fil. Ya. Dia masuk Fil, dekat dalam. tak ada. Tak jadilah. Dia terus masuk fil uqad. Il. Kemudian ayat kelima, ada tak ma'ari li sukun? Tak ada juga. Tak ada. Tak ada. Yang ada pun apa? Mat asli. Mat Mat Ah, asli. mat asli. Ha dengan za. Za. Mat ha dengan za. Za. Okey, terima kasih respon yang diberikan. Masing-masing dah bijak, nampak tak? Oh, rupanya ma'ari li sukun tak ada pada suratul Falaq. Lepas ni boleh buat teka-teki dengan kawan-kawan. Boleh buat soalan dengan kawan-kawan. Adakah ma'ari li sukun terdapat pada suratul Falaq? Kita buat kuis dengan kawan-kawan. So kawan-kawan pun nak kata ingat, uish, susah soalan ni, dia pun duk cari. Tak ada lah, betul. Nampaklah kita bijak sikit mengaji. Okey, suratul Falaq tak ada ma'ari li sukun. Yang ada hanya mat asli. Kita berpindah pula pada suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama, ada tak? Tak ada. Tak ada juga. Tak ada juga. Okey, ayat kedua, Allahus samad. Pun tak ada. Tak ada juga. Lam yalid wa lam yulad. Pun tak ada. Tak ada juga. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pun tak ada. Ada. Ada Tu yang waw kecil tu. Mat asli. Waw kecil tu bukan mat asli. Nanti kita belajar akan datang. Ni Ustaz tak nak sebut dulu. Kita akan belajar akan datang lah. Okay. So kat sini tak ada ma'ari li sukun. Mat asli pun tak ada. Baik. Kita masuk surah yang panjang sikit. Asa tabat yada pun tak ada juga. Ni ujung ayat. Kita terus tengok kat ujung ayat. Kasab, lahab, Anhumalu. Kasab. So suratul Masad pun tak ada. Dah 3 surah tak ada dah. Jadi tuan-puan boleh buat teka-teki dengan kawan-kawan. Surah apa yang tak ada ma'ari li sukun? Suratul Falaq, suratul Ikhlas, suratul Masad. Okey, kemudian kita berpindah kepada suratul Nas. Okey. Ustaz nak tanya pun ayat yang kedua. Ayat kedua ni ada tak ma'ari li sukun? Nas. Mat asli Tak ada. Apa dia? di Ada tak ma'ari li sukun? Ada. Tak ada. Mari tanah. di Li sukun tak ada. Macam mana? Nas tu sukun ke Ustaz? Kalau Okey, kita keadaan biasa kita baca macam mana? Keadaan biasa yang kita baca. Mak iwat. kita tak wakaf kan. Okey, jom kita tengok Ya, Ustaz copy, kemudian kita tengok kenapa ayat ni tak jadi. Sekejap Kita copy paste kat sini, surah An-Nasr. Okay. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Step pertama, formulanya apa? Alif waw ya tidak berbaris. Ada tak kali ayat ni alif waw ya tidak berbaris? Ya. Habis. Nama kat mana yang alif waw ya tak ada baris? Ya ada ulu. Nah tu mat asli kan Ustaz? Okey, kita bulatkan dulu yang alif waw ya tak ada baris. Asli, ya. Din. Illahi aqwa. Okey, ada 6 tempat yang alif waw ya tidak berbaris. So 6 tempat ni kita tahu dah yang dekat kalimah An-Nas ni hukum apa, Mat? mat asli. Asli. Dia ada hulu wa tak berbaris. Mat Mat asli. Mat asli juga. Fi. asli. Mat asli.
Fi juga mak asli. Di. Asli. Allah. Di mak asli juga. Afwa. Dinilai afwa wa Ja. Wah. mak asli. Kemudian ja kat ujung ni mak apa? Mak asli. Wan itu mak asli. Mak asli. Ja. Mat iwat. Mat iwat. Iwat. Ustaz tak berhasrat untuk sebut hukum lain sebabnya ada kawan-kawan yang baru nak belajar. Jadi Ustaz stop dulu kat situ. Okey, kat sini tadi mak asli. Kemudian kat sini tak jadi mak asli dekat ujung ayat. Dia jadi hukum lain. Okey, persoalan Ustaz. Kalau ikut 3 formula mak adili sukun tadi dekat kalimah hujung ayat ni, apakah syarat yang dia tak ikut? Tak ada 2 huruf. Yang dia apit. 2 huruf. Apit 2 huruf bertanda. Wakaf. Betul. Dia Apit tak 2 huruf diapit. berbaris. Tak ada Ustaz. Baris. Betul, Masya Allah, hebat tuan-tuan. Okey, kita tengok syarat pertama alif wawiyah tidak berbaris ada. Kemudian di hujung ayat atau diwakafkan ada. Syarat ketiga diapit 2 huruf. Kita tengok alif ni hanya diapit, hanya ada huruf sebelumnya saja. Selepasnya ada huruf tak? Tak ada. Selepasnya tidak ada huruf. So tak jadilah mak adili. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Okay, boleh tak ayat yang kedua tu, ayat yang kedua, wara'aitanna sayadkhulun tu boleh jadi Arif li sukun tak kalau kita terwakaf kat situ? Macam yadkhulun. Boleh tak Ustaz? Terima kasih Manaf. Jawapannya boleh. Boleh. Ada 3 tempat dekat ayat kedua ni yang boleh jadi mak adili sukun. Pertama, dekat nas. Kalau ikut formula Ustaz apa tadi? Di hujung ayat atau diwakafkan. Maka kat sini ada 2 situasi. Sama ada dekat hujung ayat ataupun mana-mana tempat kita wakaf. Kita tengah baca kan wara'aitan nas. Nafas tak sampai ni, kita berhenti dekat nas. Jadilah mak adili sukun. Ataupun wara'aitan nas yadkhulun. Berhenti kat khulun, jadi mak adili sukun. Ataupun fi din, kat sini juga jadi mak adili sukun sekiranya kita wakaf. So hari ni tuan-puan, saya nak bawakan tuan-puan satu perkara yang menarik, iaitu hukum tajwid yang kita belajar hari ni. Dia sangat unik. Kalau kita sambung bacaan jadi hukum lain, kalau kita berhentikan bacaan ataupun istilah dia wakaf, kita wakafkan bacaan, dia berubah jadi hukum lain. So hari ni tuan-puan dah mula faham kan? Seperti Tuan Manaf tadi cakap, Ustaz kalau berhenti jadi mak adili sukun tak? Jadi. So hari ni tuan-puan, saya kira tuan-puan dah mula faham. Oh, kalau sambung mak asli. Kalau berhenti tapi cukup syarat. Tadi saya sebut 3 syarat. Cukup syarat 3 syarat ni, jadi mak adili sukun juga sekiranya kita boleh. Tuan Manaf dapat jawapan? Maaf, ada sikit Terima kasih Ustaz. Sangat. Apa dia? Macam antara surah dengan surah pun kita kena, macam kalau kita ma'arif sukun tu, antara surah ke surah pun kita kena selaraskan juga ke Ustaz, kalau hari yang sama lah kita baca, bukan hari, pada waktu yang sama. Perpindahan antara surah ke surah. Betul. Itu je lah. Betul. Kalau Terima kasih sama. Ustaz. Okey, soalan menarik juga. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Boleh saya tanya, mungkin ada satu lagi pertambahan syarat untuk ma'arif sukun, iaitu huruf yang terakhir yang berbaris itu mesti disukunkan. Itu tak perlu pun kalau saya. Sebabnya memang setiap ujung ayat kalau diwakafkan memang akan jadi sukun. Ya, okey. Sebab dalam kataan ma'arif li sukun tu kan ada perkataan sukun. Maksudnya dinantikan oleh pembaca. Okey, terima kasih Puan Badriah. Saya terima jawapan tu. Cuma dalam formula saya tak masukkan. Sebab apa? Kita dalam memahami tajwid secara asas. Saya cerita pasal asas ya. Kalau Puan Badriah cerita tu betul.
Cuma benda tu akan masuk lebih dalam sikit. Saya nak bagi tahu tuan-puan, kawan-kawan yang masih lagi baru nak kenal tajwid, ya, cukup tuan-puan kenal 3 formula ni, tuan-puan dah boleh cari. Istilahnya sekarang hari ni, ya, masyarakat kita takut nak belajar tajwid sebab susah nak faham dan susah nak cari dalam Quran. Macam mana nak cari ni? Sebabnya terlalu dibebankan dengan banyak sangat panjang, betul tak? Nah, so hari ni saya bawakan step yang mudah, 3 ni je. Tapi kalau Puan Badriah punya jawapan tu betul, cuma kita akan belajar benda tu lagi dalam. Mungkin kita akan masuk kepada bab yang lebih mendalam. Semua dah faham waktu tu, semua dah faham, kita akan masuk, oh makrif sukun ni maksudnya apa? Sukun yang mendatang. Kita akan baru belajar, oh sukun mendatang ni macam mana? Tapi hari ni Ustaz tak berhasrat untuk tambah. Sebabnya benda tu dia akan lagi merumitkan kita punya cara fikir kita. Sekarang ni saya kira kalau saya tanyalah majoriti, cuba tuan-puan angkat tangan dalam ni yang dah faham dengan cara Ustaz. Cuba angkat tangan berapa orang yang dah faham. Cuba kita nak tengok respon sikit lah. Ada berapa orang yang dah faham? 26, 30, 32, 35. Okey. Kat sini. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh turun tangan. Maaf Ustaz. Ya. Saya timbulkan tu sebab tadi Encik Manak telah berhenti kepada tengah-tengah ayat tu kan. Jadi itulah yang di situ bukan hujung ayat. Jadi maksudnya saya rasalah kena tekankanlah bahawa huruf terakhir itu mesti disukunkan sebab kita dah wakaf di tengah ayat. Itu maksud saya. Terima kasih Puan Badriah. Betul. Mana kata kat semua tempat kalau kita berhenti, automatik ujung kalimah tu akan jadi sukun. Apa pun baris yang dia ada, akan jadi sukun lah. Gitu je. Okay. So formula saya tu 3 je lah. Saya bawa ke mana-mana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senang difahami. Baik, kita masuk contoh surah lain pula. Suratul Masad dah tadi. Suratul Nas pun sudah. Suratul Kafirun. Okay. Suratul Kafirun ni dia menarik sikit. Kerana ada ayat yang ada ayat yang tak ada. Kita tengok ayat pertama Suratul Kafirun. Ada tak mak adik disukun? Ada. Kafirun. Apakah huruf yang terlibat untuk mak adik disukun? Wow. Baris. Wa dengan nun. Wow. Wow, tak berbaris. Okay, Ustaz copy paste lah. Nampak sikit untuk kita tulis-tulis. Okay, ada lagi masa berbaki. Kita cuba lajukan sikit. Kita tengok Suratul Kafirun. Okay. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Kita bulatkan mana alif waw ya tak ada baris dulu. Tak berbaris. Kafirun. Run. Ada 2 tempat saja. Okay, so dekat ka alif kecil ni hukum apa? Dan Muhammad Asli. Asli. Kalau kafirun ujung ayat ni Mat? Betul, ma'arif disukun. Cukup tak 3 syarat tu? Syarat pertama apa? Alif waw ya tidak berbaris. Kedua Diambil 2 huruf. 2 huruf berbaris. Berada di ujung ayat ataupun Di ujung ayat diwakafkan bacaan. Kemudian diambilkan huruf Baris. sebelum dan selepasnya. Jadilah baca 2, 4 atau 6. Kemudian ayat ke-2, la a'budu ma ta'budun, mana alif waw ya tak ada baris. Tak bodoh. Ma. So ma ni jadi apa? Ma asli. Asli.
Jadi mak asli. Mak asli. Kemudian tak budun. Mat Arif disukun. Alif disukun. Mat Arif Mak Arif disukun. Ada di hujung ayat diapit oleh dua huruf. Huruf yang berbaris. Betul. Dua Alif empat Fauya tak ada baris, berada di hujung ayat atau diwakafkan, kemudian diapit dengan dua huruf Berbaris. berbaris. Nah, itu dah pandai dah tu, dah pandai hurai dah. Masya Allah. Baik, kemudian ayat yang ketiga. Ada tak ayat ketiga? Alif Fauya tak ada baris. Alif Abidun. Tuh. Kun. Okey, ada dua. Ni akan jadi mat, mak asli. Du jadi mak asli juga. Habis ni. asli. Mak Dua. ada disukun ada tak kat sini? wakaf. Ada. Tapi kalau Agak diberhentikan. kalau kita wakaf dia jadi mak ada disukun tak? Ada tidak. Malam. Abidun. Okey, kalau kita berhenti berhenti jadilah mat alif disukun. Okey, biasanya dekat surah-surah yang pendek kita tak ada berhenti. Tapi kalau surah yang ayat dia panjang, biasa kita berhenti kan. Kat situ baru kita gunakan kaedah ni lah. Kita berhenti, kemudian cukup syarat disukun. Kemudian ayat keempat. Salah tak kalau kita berhenti sebab mungkin ayat dia tu macam maksud ayat tu tak lengkap. Macam mana? Kita berhenti ayat tu macam tak sempurna. Berhenti tu abidun tu makrif disukun lah, tapi kita berhenti tu ayat tu macam tergantung makna dan maksud. Potong. Faham? Okey, kalau kita berhenti macam ni, bacaannya istilahnya dipanggil sebagai bacaan yang qabih. Bacaan yang tidak elok. Maksudnya memotong kalimah yang sepatutnya lah. Tidak digalakkan. Kecuali kecemasan juga. Contoh tengah baca-baca nak batuk. Ataupun itulah tengah baca-baca ada urusan yang menyebabkan kita terpaksa berhenti seketika. So boleh berhenti. Tapi kena patah balik lah. Baca dia mula balik. Wala antum abiduna macam tu. Ini kita sekarang kenapa Ustaz wakaf kat sini? Sekarang kita tengah belajar situasi kalau kita berhenti. Tapi jangan berhenti betul. Cuma hari ni kita nak belajar keadaan yang boleh jadi ma'adil disukun. Okay, boleh Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, semua. Ya, Puan Jumini. Ada soalan ke? Okay, baik. Kemudian ayat keempat. Ayat keempat ada tak ma'adil disukun? Ada. Ada alif waw tidak berbaris lah. Mak asli ada. Dua tempat je. Kemudian ayat kelima. Ayat kelima. Bedul. Ada tak? Ya, ada. Kemudian ayat ke-6. Ayat ke-6. Dan Ya, tu mat asli. Salah tak jadi ma'adil sukun? Hujung ayat. Aku tadi sebutkan mula ma'adil sukun sama-sama. Pertama adalah alif, waw, ya, baris. Yang kedua dengan dua berbaris. Berada di ujung ayat tadi. Berada di ujung ayat atau diwakafkan. Kat sini ujung ayat. Kemudian diapitkan dua huruf berbaris. Yang berdiri belakang dan di hadapan. Okey, itulah dia ma'arif disukun. Alhamdulillah. Selesai kongsian tajwid kita pada hari ini. Kita dah masuk, kita dah berkongsi berkaitan dengan satu topik, satu bab berkaitan dengan hukum tajwid yang kedua, iaitu mat adil sukun. So semua dapat faham, dapat manfaat daripada Ustaz kongsi. Seronok tak belajar tajwid? Alhamdulillah.
Alhamdulillah Ustaz. Rasa cepat betul habis. Alhamdulillah. Minta ingat pula. Tu dah nampak Ustaz kenalkan. Alhamdulillah. Pandai-pandai lah macam tambah-tambah. Senang tak cara Ustaz. Ajak dia Baik, mudah Alhamdulillah. faham. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang kalau ada rezeki. Ya, InsyaAllah. Jadi kita tutup kita punya perkongsian tajwid pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya kembalikan kepada penama moderator insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Zamuddin atas perkongsian ilmu berkenaan dengan pengajian tajwid pada pagi ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Fadil Ustaz dapat kita amalkan setiap hari supaya kita tidak mudah lupa. Dan Ustaz pun dah tutup dan yang itu kita teruskan lagi perkongsian ilmu pada duha dan duduklah bersama-sama dengan majlis ilmu ini ya. Terima kasih. Ustaz, terima kasih. Jumpa lagi Ustaz. Baik sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Assalamualaikum.